Baik. Tadi ada video saya buat berkenaan dengan konspirasi video Agus dan juga Wahab serta Cikgu Bat serta Mr. H kan. Tuan-tuan boleh tengok refer video tu berdasarkan video semalam. Tetapi PDRM akan panggil Agus sekali lagi beri keterangan. Polis Diraja Malaysia akan memanggil sekali lagi bekas Ketua Pengarah JECOM, Datuk Dr. Agus untuk dirakam keterangan. Susulan video perbualan miripnya dengan seseorang kaki tangan JECOM yang tular petang kemarin telah disunting oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mengesahkan perkara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Azzuddin Hussein berkata, semalam PDRM telah memanggil Agus untuk memberi keterangan. Sepatutnya hari ini sambung rakaman keterangan tetapi beliau tidak sihat katanya. Azzuddin berkata tempat untuk menyambung rakaman akan ditentukan kemudian. So dalam isu ini saya dah terangkan, saya dah ulas perkara yang sepatutnya saya ulas. Saya dah jelaskan perkara yang sepatutnya saya jelaskan. Cerita pun dah ada. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Saya tak adalah cerita baru saya boleh cerita pada hari ini. Tetapi apa next course of action? Yang itu kita akan tengok beberapa hari ini. Saya boleh kata berkemungkinan ada next course of action. Now ada juga saya tengok, saya perhatilah orang PH sendiri kan, yang duk menghentam Agus, yang duk menghentam Wahab ni. Sebab dia kata tak ada kaitan, tak ada kena-mengena sebagainya. Tuan-tuan kena ingat satu perkara. Yang melantik Prof Agus ni adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau terkenal dengan kes liwat tersebut. So bila peristiwa ini keluar, orang yang duk hentam Agus dan juga Wahab ni, korang bukan hentam Agus dan Wahab. Agus dan Wahab ni akan habis dalam sejarah. Orang akan lupa. Mungkin the next, tak payah sebulan lah, 2-3 minggu lagi habis dah cerita ni. Tetapi yang akan kekal dalam cerita ni, yang duk diulang-ulang nanti, berkenaan dengan PMX. Betul? So akhirnya, terima kasih pada korang lah yang duk menggembar-gemburkan berita ini. Kan? Bukannya korang nak buat macam mana aku buat. Tapi korang dok bawa benda ni, dok bawa cerita ni, jaja dan sebagainya, akhirnya bukan diorang dua yang kena. Korang akan hanya amplifykan apa yang pembangkang sekarang ini bawa. Well, aku tak ada jawatan, aku tak ada kedudukan. Korang yang dapat bayaran mungkin, korang yang dapat jawatan, yang sekarang ini berada dalam jawatan tinggi, terpulang pada masing-masing. I'm okay. Aku dekat sini je. Kan, ada yang marah ni, apa semua, kenapa Iswardi tanya banyak soalan. Aku tanya banyak soalan itu untuk memastikan perkara ini tidak berautan lebih daripada sepatutnya. Tetapi yalah, sebab itulah engkau tidak berada di tempat aku sekarang ini. Sebab otak tarak. Itu saja. Tapi tak apalah. Kan, nak buat macam mana? Dah itu je level pemikiran kau. So, setakat tu je lah. Aku tetap kat sini, bye. Aku tetap ada kat sini. Kan? Engkau orang yang berjawatan. Aku tak ada jawatan. Apa? Setiausaha koordinasi. Alah, itu jawatan dalam parti. Bukan kementerian yang bergaji, bang. Korang kementerian yang bergaji. Kalau tak ada kementerian yang bergaji pun, at least adalah sikit, apa orang kata, dana-dana dekat situ kan. Aku tak ada. Aku tak ada. Kan? Alright. Habis kat situ. Baik. #virus Perikatan Nasional. Dia menarik malam ni sebab saya nak cerita bagaimana Mastura berkemungkinan akan kalah saman, berkemungkinan. Kemudian PRN Sabah berkemungkinan tahun hadapan. So apa cerita dia? Lepas itu PN memberi amaran, kira macam memberi amaran kepada PAS bahawa mereka tidak ada apa-apa tanpa Perikatan Nasional. Banyak lagi cerita-cerita yang kita nak bawa. Tapi sebelum kita move further, insyaAllah kita saya bawakan berkenaan dengan GEG. Alright. Zaliha janji bentang RUU kawalan produk rokok pada sesi ini. Kementerian Kesihatan Dr. Zaliha memberi jaminan kementerian akan membentangkan undang-undang anti merokok dan kawalan vape yang telah lama tertangguh sebelum sidang Parlimen berakhir pada 30 November. RUU itu akan dibentangkan sebelum tamat sesi Parlimen. Kami akan selesaikan, katanya. Zaliha mulas dakwaan Khairi yang juga bekas Menteri Kesihatan bahawa beberapa menteri telah menghalang rang undang-undang berkenaan. Khairi yang juga perancang asal undang-undang berkata, Kabinet mengalirkan RUU itu benar-benar membingungkan. Bagaimanapun, Zaliha tanpa menjelaskan lebih lanjut berkata ia sebelum akhir bulan ini. Sementara itu, Zaliha dipetik oleh New Straits Times semalam berkata masih menunggu tarikh untuk membentang undang-undang yang didangkan. Hanya tinggal 8 hari saja sebelum Dewan Rakyat berakhir. RUU berkenaan yang dikenali sebagai rang undang-undang kawalan produk merokok untuk kesihatan sepatutnya dibentangkan untuk bacaan kali kedua Dewan Rakyat pada 10 Oktober lalu. Bagaimanapun pembentangan itu ditangguhkan
untuk memberi laluan kepada urusan kerajaan di Parlimen. RUU yang bertikaikan itu meliputi beberapa aspek kesihatan awam. Antaranya, memperkenalkan semula kawalan ke atas produk nikotin termasuk vape setelah kerajaan mengeluarkan bahan itu daripada Akta Racun pada Mac. RUU juga memperkenalkan langkah-langkah yang bertujuan menghalang individu lahir dari 2007 dan seterusnya dari membeli produk tembakau atau nikotin. Nah, menurut KJ, RUU KJ dakwa 2 menteri bos halang RUU generasi penamat. Bekas Menteri Kesihatan KJ telah mendakwa 2 menteri kabinet dan seorang yang dirujuk sebagai The Gaffer menghalang rang undang-undang yang melarang orang lahir setelah 2007 untuk membeli atau mengambil produk nikotin. Khairi pada hantaran Instagram mendakwa 2 menteri itu adalah Azalina Osman dan juga Menteri Pelancongan King Sing. Bagi The Gaffer pula, ia berkemungkinan merujuk kepada Perdana Menteri kerana istilah slangar British yang membawa maksud bos. Meskipun Putrajaya tidak memberikan maklumat terkini mengenai rang undang-undang itu, Badan Pemerhati Kesihatan Kod Blue telah mendakwa Kabinet telah meluluskan untuk menggugurkan peruntukan berkaitan larangan tembakau dan vape berdasarkan umur yang biasa dirujuk sebagai generasi penamat daripada rang Undang-Undang Kesihatan 2023. Menurut Kod Blue, Peguam Negara Ahmad Tarudin Muhammad Saleh berpendapat peruntukan GEG melanggar perlembagaan kerana bertentangan perkara 8 yang menjamin kesaksamaan di sisi undang-undang. Kepada Peguam Negara akan ada 2 set undang-undang, 2 kumpulan rakyat berbeza berdasarkan umur, kata sumber kepada Kod Blue. Khairi, perancang asal undang-undang itu berkata, cara kabinet mengendalikan RUU benar-benar membingungkan. Baik. Argument yang digunakan terutama untuk, sebelum itu kita cerita GEG, Generation Endgame ni apa. Generation Endgame ni adalah keadaan di satu rang undang-undang. Dalam rang undang-undang berkaitan dengan rokok ni dan vape, dia menyentuh 2 perkara. Pertama, akan ada undang-undang, akan ada peraturan untuk regulate vaping. Okay, itu pertama. Kenapa sebelum ini kita tidak ada undang-undang untuk regulate vaping? Kita tak ada. Undang-undang regulate tu termasuklah pencukaian. So, berkemungkinan akan ada cukai ke atas vape. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan GEG, Generation Endgame. Di mana pada zaman Khairi, beliau telah memperkenalkan satu idea yang bukanlah idea asal beliau. Sebenarnya, idea itu diambil daripada negara-negara lain pun. Dah ada yang dah merancang untuk buat. Antaranya New Zealand. Iaitu satu generasi. Daripada generasi itu, maka tidak boleh untuk mereka membeli. Maksudnya bukan tidak boleh. Akan jadi satu kesalahan undang-undang untuk mereka kalau sekiranya mereka merokok atau consume tobacco product. Iaitu generasi bila? Mereka yang lahir tahun 2007 dan seterusnya. Nah, menurut Peguam Negara, berkemungkinan perkara itu akan bercanggah dengan perkara 8 perlembagaan. Apa sebab dia? Iaitu apabila ada 2 undang-undang untuk 2 generasi yang berbeza. Dan itu diskriminasi berdasarkan kepada umur. Jadi, maksudnya siapa yang lahir 2007 dah tak boleh merokok, lepas itu boleh merokok. Jadi, tak boleh lah undang-undang sedemikian. Kalau nak halang semua. Kalau tak boleh semua. Itu yang dirisaukan oleh Peguam Negara kerana ada kemungkinan yang tak bersetuju nanti akan bawa perkara ini ke perlembagaan dan akhirnya undang-undang yang nak dibuat itu tak boleh dilaksanakan kerana dikatakan bercanggah dengan perlembagaan. It's a valid juga concern yang valid. Kita bukan kata kerajaan menghalang, tetapi kita kena cari jalan supaya tidak ada loophole di dalam undang-undang tersebut sehingga boleh dicabar. Itu perkara yang Peguam Negara kena lihat lah. Dan berkemungkinan it's a valid argument juga sebenarnya. Jadi bagaimana nak selesaikan isu ini? Dan dia kata, KJ tadi dakwa bahawa, dan dakwaan ini sebelum ini, bahawa ada halangan daripada 2 menteri. Iaitu Azalina dan juga Tiong. Saya kata lebih daripada itu sebenarnya. Ada grup yang tak setuju, ada grup yang setuju, ada grup yang kata buat je dulu, biar je. Nanti kita undi lah. So pertikaian itu ada dekat situ. Okay. Kemudian yang kedua dia kata ada halangan daripada bos Anwar Ibrahim. Untuk maklumat, Anwar Ibrahim tak merokok. Jadi saya tak kata ya atau tidak. Saya pun tak tahu what's going on. Saya pun tak tahu apa yang berlaku. Tetapi bagi saya antara yang menghalang of course adalah pelobi. Siapa pelobinya? Pelobi daripada syarikat-syarikat rokok. Secara prinsipnya saya setuju dengan undang-undang tersebut. Secara prinsipnya bagi saya satu undang-undang yang boleh nak dilaksanakan dan satu undang-undang yang sepatutnya dilaksanakan. Cuma kita tak nak nanti undang-undang itu bila sudah dilaksanakan, bila sudah diluluskan tak boleh nak dilaksanakan. Kerana apa? Kerana terdapat halangan-halangan sebegini. Okay, terdapat halangan-halangan seperti
melanggar perlembagaan, tidak mengikuti perlembagaan dan sebagainya. So, what's the way forward? Yang tu saya serahkan kepada pihak kerajaan untuk nak membicarakan apa the way forward tentang perkara ini. Kita kena, suka atau tidak, kita kena cari penyelesaian, tuan-tuan. Memang kita ada, apa orang kata, ada untung daripada jual rokok. Daripada jual rokok itu kita punya untung, cukai kita saja mencapai 3 bilion ringgit. 3 bilion. Tetapi kos penyakit yang kita kena tanggung ialah bila orang sakit dia masuk hospital. Bila masuk hospital, kerajaan kena tanggung, terutama hospital kerajaan. Kos itu saja lebih, kalau ikut menteri sebelum ini, Menteri Kesihatan sebelum KJ, 16 bilion. Productivity saja 250 bilion, tuan-tuan. Jadi daripada situ, kalau kita lihat, kesan dia tu, negatif dia tu lebih besar daripada positif. So kesan negatif itu lagi besar daripada positif. Jadi daripada situ lebih wajar untuk kita nak berhentikan perkara ini. Okay, so habis GEG, so saya harap kerajaan akan cari langkah terbaik lah untuk menyelesaikan masalah ini.